Kemudianlah siapa nak rujuk, tak faham apa-apa boleh tengok kat situ je. Itu specialnya online kelas ni, boleh tengok balik. Tapi jangan gunakan kelebihan ni untuk tidak masuk kelas. Sebab lain tak sama dengan apa yang kamu belajar. Kalau kamu belajar sekarang ni dengan apa yang kamu belajar lepas ni. Kamu belajar lepas ni takkanlah kamu nak tanya soalan, tak boleh kan? Kalau sekarang nak tanya pun boleh. Baik. Okay, so ready dengan semua buku kamu, buku teks, buku teks, buku aktiviti, buku tulis semua siapkan. Kalau boleh, kalau cikgu nak keluarkan terus. Kalau tak, tinggal kat tepi sebelah. Okay, baik. Okay, ready Okay. Okay, offkan mikrofon. Siapa yang buka tu? Offkan mikrofon. Wan Akil. Wan Akil Luqman. Okay, thank you Wan Akil. Wan Akil. Buat karaoke. Okay, dengar. Okay. Ingat sekali lagi, tolong offkan mikrofon. Kalau cikgu tengok kamu on mikrofon, pertama sekali, cikgu akan remove pula, mute kan kamu dulu. Lepas mute, kalau buat lagi, kita offkan, kita remove dia daripada kelas. Biar dia tak boleh masuk kelas lepas ni. Okay. Wan Akil nampak kamu ni? Okay. Wan Akil lah. Okay, jangan main mikrofon. Alright. Sekarang kita akan tengok tajuk. Tajuk yang sama lagi. Cuma yang ni hari ni kita akan belajar betul lazim dengan pengumpulan semula. Okay, cikgu sengaja tak nak bagi latihan pengumpulan semula ni. Sebab cikgu nak ajar juga. Tolak mudah ke? Bukan tolak mudah. Tolak lagi. Okay. Okay, hari ini kita akan belajar masih dalam topik tolak. Okay, kali ini buat betul lazim dengan pengumpulan semula. Okay. Alright, dengar baik-baik. Okay, untuk tolak betul lazim dia tak sama macam tambah, cuma pengiraan dia berbeza. So untuk pengumpulan semula, kalau pengumpulan semula tambah dia tak ada masalah sangat sebab dia mudah saja, kamu hanya perlu naikkan ke atas. Cuma yang untuk tolak ni dia lebih kepada pengurangan dia, perlu pinjam daripada rumah sebelah, itu nanti cikgu akan ajar pengumpulan semula tu. Okey, baik. Jadi sebelum kita mula, kita akan buat ulang kaji sedikit berkenaan tajuk tolak. Okey, sebelum tu cikgu terangkan dulu. Ingat teknik yang cikgu ajar, gunakan kaedah jari sebelum kamu tolak. Ingat kaedah jari ni macam mana? Nombor yang besar, nombor yang kecil. Mesti nombor besar tolak nombor kecil kan? So kamu ambil nombor yang kecil letak dalam mulut. Letak dalam nombor kecil dalam mulut. Nombor besar tu kamu kira satu-satu lepas nombor kecil. Contoh 13 tolak 9. 13 tolak 9. So 13 tolak 9 macam mana? Okey, 13 tolak 9. Okey, contoh 13 tolak 9 13 tolak 9. Okey. 13 kamu buat macam ni jari. Semua buat jari macam ni. 13 tolak 9, so 9 dalam mulut. 9. 9 kira sampai 13. 9 10 11, 12, 13. So jawapan dia kamu akan dapat 4. Itu kaedah dia. Contoh lain. 16 tolak 8. 16 tolak 8. So ambil 8, nombor yang kecil dalam mulut. Okey, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 16 kamu dapat 8 jari. So 8 jari ni adalah jawapan dia. So 16 tolak 8 adalah 8. Okey, faham? Boleh ingat contoh lain adalah contoh 18 tolak 9. Okey, 18 tolak 9. Besar nombor tu. Okey, 18 tolak 9, ambil nombor yang kecil 9, letak dalam mulut. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. So kita dapat 18, cakap stop, kita akan dapat 9 jari. Tak payah kira lah, jari kena tahu. Jari kena tahu. Boleh faham Wan Akil? Wan Akil main tengok tu. Jangan ingat cikgu tak nampak. Kawan-kawan semua nampak. Okay. Jadi jangan main dalam kelas. Nak main lepas kelas nanti main lah. Okay. So 18 tolak 8 tolak 9. Okey, 9 dalam mulut. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 9 jari. So 9 tu adalah jawapan dia. Okey. Jadi sebelum Cikgu, saya nak minum air.
boleh minum air. Pergi. Ya, minum air. Cikgu nak Siapa yang nak minum ke nak makan ke makan minum tapi jangan ganggu kelas. Okey. Baik. So kita akan mulakan. Okey, ni link cikgu akan bagi dekat chat box kamu. Alright, boleh tengok sekarang dan masuk. Okey. Tunjuk. Okey, boleh tekan mana-mana link. Okey, masuk. Link yang sama je cikgu bagi tu. Saya tak tahu lah yang link. Okay. Fine. Click on the link. Click on the link and then you just enter the link. Kalau kena. Quiz. Alright. Yes, quizzes. Start. Alright. Kenapa dia? I will start the quiz as soon as all of you are there. Saya kat atas. Kalau ada. Okay, tak apa, cikgu nampak. Cikgu, macam mana nak masuk? Tekan je link tu. Apa yang tanya tu? Saya boleh. Tekan link. Saya Boleh masuk? Tekan link ni. Cikgu, saya tak boleh masuk lah. Tekan chat box. Ada ni gambar kalau quiz. Dekat bawah tu kalau cari. tak nama sendiri tekan lah. Boleh. Tekan ada. Tunggu. Saya ada. Cikgu, saya tak boleh masuk lah. Okey, kalau ada masalah untuk masuk. Saya boleh contoh masuk. internet tak ke, tak apa. Saya dah masuk. Saya dapat Hanan. Okey. Hanan? Ada 15 orang baru ni. 18, 16. Tapi. Okey, dah ramai dah. Afiq. Cilini, Afiq, Anna, Raikan. Okey. Cuba untuk masuk. Yang lain offkan Kalau mikrofon saya. dulu. Offkan mikrofon dulu. Nanti cikgu bagi arahan tak dengar nanti. Banyak. Okey, offkan mikrofon. Saya adalah pizza. Saya punya gambar. Baik, sedia. Okey, cikgu kira sampai 3 kita akan mula. Okey. Cikgu. Ya. Nak mula dah ni. Okey, sedia. Saya tak masuk. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Siapa yang tak boleh nanti cikgu bagi link lain. Nanti boleh buat. Okey, boleh buat sekarang. Jawab hati-hati gunakan kaedah jari yang cikgu dah ajar tu. Dua. Correct. 1, 2. Macam lagu hantu. Oh yeah. Awak. Saya tak boleh lah sebab saya Ya. Like a coin. Hati-hati jawab. Jangan ada yang salah. Pastikan jawapan kamu betul. Senang je tu. Guna jari boleh. Cikgu, 15 tolak 8 macam mana ya? Salah satu. Saya tak masuk. Ambil nombor kecil letak dalam mulut. Nombor yang satu lagi tu, yang besar tu kira. Lepas 8, 9. Letakkan jari satu-satu. Sampai dapat nombor yang besar. Mana saya tak? Saya tak nak yang ambil ais. Saya tak nak ambil ais. Okay, boleh nampak tu. Seven Aryan Ashraf, the first. Raika dah potong dah Aryan. Ya. Burger. Mudah je soalan dia. Agak burger tu. Okay, cuba untuk jawab. Pastikan jawapan kamu betul. Hati-hati ya jawab. Jangan terlalu. Aku ni saya punya kuasa. Saya salah 2. Okay, ramai lagi Raja Kaitara, Kadira, Sofia boleh masuk tak? Tak jawab pun lagi tu? Sofia dah jawab dah. No, how is that? Saya Saya bagi masa 10 minit je lagi. Kita jawab. correct. Oh, sikit lagi. Ada time. Nombor 1 pun ramai dah salah. Tenang je nombor 1 tu. Correct. 2, 3. One more. Cut.
Final one. Saya sudah. Okey, yang dah siap. Bagus. Yeah. Untuk yang dah berjaya habis I semua made it soalan. final Bagus. one. Kita tunggu lagi dalam 1 Saya minit. stick saber. Untuk kawan-kawan yang belum siap. Masa lah. Okey, yang lain jangan bising. Offkan mikrofon kalau boleh. Supaya kawan-kawan kamu nak tanya nanti tak ada masalah, nanti nak dengar pun tak boleh. Saya sudah. Alah, susah. Habib Rami baru boleh masuk. Okey, cuba. Raja Kaisara, Safia Ifrana okey tak? Raja Kaisara. Boleh masuk ke? Okey, ikut Habib Rami. Sikit lagi. Dah. Ustaz. Masa dah nak habis kan ni? Okey, anda siap? Bagus. Tahniah. Saya dah siap. Jawab dengan betul. Syakir yang pas balik pertama Syakir ya. Bagus Syakir. Laju dia Saya salah dua. Sampai saya. Yang kalah dua tu pastikan kamu tahu kenapa kamu salah jangan cuai dah lepas ni. Kalau cikgu ajar nanti Betul. kalau latihan lagi ikan tak ada. Cikgu macam mana nak keluar balik? Nak keluar balik, Cikgu, tekan tab tu. Saya dapat incorrect Okey. yang 4 je. Saya dapat incorrect yang 4 je. Correct 6 je. Cuba lagi lain kali ya. Okey, lepas kelas ni cikgu bagi link balik. Cikgu dah sambung buat balik ya. Okey. Masa menjawab dah hampir tamat. Dah ada 30 orang yang dah letak. Okey, cikgu rasa cukup sampai sini sahaja untuk latihan pemanasan badan. Okey. Cikgu, macam mana nak keluar? Saya tak boleh keluar. Okey. Baik, kita tengok siapa yang the first one. Habib Rami yang nombor 1. Tahniah Habib Rami daripada ingatkan dia last dia yang paling pertama. Habib Rami berjaya mengejar Faklah. Okey, Syakila nombor 3, Syakir yang kedua, Syakir nombor 2, Habib Rami yang pertama. Okey, tahniah pada yang berjaya, yang lain bukan. Yang ketiga siapa? Abi, tolong macam mana nak keluar balik tadi abang nak keluar balik tak game cikgu bagi. Lepas tu abang tekan Ada yang tak line. berjaya jawab. Ada. Anak cikgu pun tengah belajar kat ni. Tengah sama juga, tengah ada kelas. Yeah. Mana saya? Alright, terima kasih pada semua yang berjaya jawab dengan betul. Kalau yang tak berjaya jawab dengan betul, nanti cuba lagi ya. Tak apa, jangan risau. Itu soalan yang cikgu bagi tu hanya untuk uji kamu punya pemahaman. Maksudnya ramai yang boleh jawab, alhamdulillah lah. Mana yang tak boleh jawab tu, pastikan belajar dengar betul-betul apa yang cikgu ajar ini. Mana tahu nanti boleh jawab terus kan. Okey, sedia? Alright. Okey, dah selesai ulang kaji. Tengok tolak lagi, okey. Menggunakan bentuk lazim dengan pengumpulan semula. Kalau kamu ingat minggu lepas cikgu dah ajar bentuk lazim. Cuma bentuk lazim tu adalah Betul. Okey, offkan mikrofon. Betul. Memang dah ajar. Okey, tapi itu bentuk lazim yang mudah. Bentuk lazim ni dia ada dua tahap kesukaran. Yang pertama yang senang, yang kedua yang susah. Yang ketiga nanti darjah 2 baru kamu belajar yang ketiga. So kamu akan tahu cara menggunakan bentuk lazim tanpa pengumpulan semula, which is the one that you learn last week. Last week kamu dah belajar last week. Okay, so minggu ni kamu akan belajar the second one, which is by using the bentuk lazim juga. Okay, standard written method. Kalau bahasa Inggeris dia standard written method. Okay, tapi dengan pengumpulan semula. In English we call it as regrouping. So dalam regrouping ni atau pengumpulan semula ni adanya kaedah meminjam. Pinjam macam pinjam duit tu. Nanti cikgu ajar macam mana nak pinjam. Okey. Faham Jelas Okey, tengok soalan. Kita tengok soalan terus. Hari ni kita tak payah sebab kita dah belajar dah bentuk lazim ni. Semua kita nak tekankan macam mana nak jawab bentuk lazim ni dengan betul. Okey, soalan yang pertama. Yang ni cikgu nak bagi penerangan untuk soalan yang melibatkan pengumpulan semula. Okey, pengumpulan semula ni maksudnya nombor tu lebih besar. Bukan pengumpulan semula, maksudnya nombor tu kecil daripada nombor yang
asal. Nombor tu nombor yang di bawah. Nombor di atas lebih kecil daripada nombor yang di bawah. So nombor yang atas tu kamu tak boleh tolak sebab nombor tu nilai dia lebih kecil daripada nombor di bawah. So apa kamu kena buat? Kamu kena gunakan kaedah pengumpulan semula. Kamu kena pinjam rumah sebelah. Rumah sebelah contoh rumah sa, kamu kena pinjam rumah 10. Okay? Konsep dia macam tu je, pinjam je. Pinjam berapa? Pinjam 1. Jangan pinjam banyak, ambil 1 sahaja. Cukup 1 tu. Kalau cakap RM1, RM1 lah. Okay? So, soalan yang pertama, Akid ada 15 gasing. 15 gasing. Dia beri 8 gasing kepada Ammar. Kalau macam ni guna jari pun boleh kan. Tak perlu buat bentuk lazim. Kalau soalan-soalan yang melibatkan nombor belas-belas ni, tak perlu pengumpulan semula pun. Kamu gunakan nombor tu sahaja. Nombor 15 tu kalau kamu pinjam 1, kamu akan dapat 15 balik. So tak perlu pinjam. Nombor macam ni tak perlu pinjam. Kamu hanya perlu gunakan the whole number. Maksudnya 15 terus. Kamu gunakan 15 terus. Itu pentingnya kegunaan teknik yang cikgu ajar awal tadi. Guna jari tu. So kamu tolak nombor bawah, tolak nombor atas. Maksudnya kamu kira daripada bawah. Bukan tolak nombor atas, nombor bawah tolak atas. Okay, offkan mikrofon. Ada soalan tanya sekarang. Cepat. Tak ada soalan. Okey, tak ada soalan. Okey, maksud cikgu bukan nombor bawah kena tolak nombor atas, tapi kamu kira daripada nombor bawah. Maksudnya nombor di bawah tu, okey, contoh 18, 15 tolak 8 macam ni kan. 15. Oh, silap. Okey, contoh 15 tolak 8. So 15 tolak 8, ini bentuk lazim dia. Cikgu apa nama? Okey, bentuk lazim dia. So 15 tolak 8, 5 tolak 8 tak boleh. Tapi kamu boleh gunakan the whole number tu as 15. Kamu gunakan 15 terus. Okay, maksudnya 15. Sebab kalau kamu pinjam, besarkan sikit. Kalau kamu pinjam, kalau kamu pinjam satu. Saya dah siap. Ya. Bukan soalan ni. Ini bukan soalan. Bukan soalan. Ini cikgu nak ajar. Okey. Kalau kamu pinjam 1, contoh kamu pinjam 1. Okay. Kamu pinjam 1 ni jadi sifar lah. Kalau 1 kamu tolak 1 jadi sifar. So sini akan jadi 15. So 15 juga. Sama je 15 nilai dia tak berubah. So number dia sama dengan nombor asal yang kamu dapat tadi tu. Jadi tak perlu kamu pinjam. Kamu hanya perlu gunakan the whole number. Okay, faham? Alright, itu contoh dia. So 15 tolak 8 gunakan jari pun boleh. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kamu akan dapat 7 sebagai jawapan. Okay. So cara dia dalam buku teks. Ni cikgu bagi kenerangan dulu. Sebab dalam buku teks kalau kamu tak faham konsep dia, nanti susah kamu nak belajar. Okay. So konsep dia macam ni. Kamu ada 15 gasing tu kamu gunakan kaedah lukisan ataupun gambar rajah. Okay, gambar rajah kamu lukis 15 gasing. Nak lukis gasing boleh, nak lukis lidi pun boleh. Okay. So 15 lidi, 15 gasing tu kamu keluarkan, kamu buang, kamu cross 8. So kamu cross dalam 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu cross, kamu akan dapat bilangan yang lebih tu ataupun yang kamu tinggal, yang baki yang kamu ada tu sebagai jawapan. Okay, so tinggal berapa? 7 dah. 7 tu adalah jawapan dia. Okay. Ataupun kamu boleh guna kaedah macam ni. Yang ni, kaedah ni sebenarnya tak perlu guna. Tak perlu guna. Cuma dalam buku ada, dia suruh kita belajar. Tapi aplikasi dia lebih baik gunakan bentuk lazim. Gunakan jari pun senang. So 15 tolak 8, kamu pecahkan 15 tu menjadi 10 dengan 5. So 10 tolak 8 kamu dapat 2. Sebab apa? Senang kan nombor 10, bawah 10 kamu boleh guna jari. So tak perlu sebenarnya guna kaedah ni. Yang kedua ni pun cuma nak memberi pemahaman kepada kamu. Maksudnya 10 tu daripada 15. 15 pecahkan kepada 2. 5 dengan 10. So 10 tolak 8 kamu akan dapat 2. So ambil balik nombor 5 tadi, tambah. 5 tambah 2 kamu akan dapat 7. So jawapan dia 15 tolak 8, jawapan dia adalah 7. So itulah jawapan dia. Lebih senang guna jari. Tak perlu nak lukis, tak perlu nak buat cerakinan macam ni, tak perlu. Lebih mudah guna kaedah yang cikgu terangkan pada awal tadi dan juga pada minggu-minggu lepas. Okey. Baik. So hari ni kita akan mula dengan kaedah jari. Kaedah jari ingat kaedah jari. Ingat kaedah jari kalau lupa kita tengok. Tengok sikit. Supaya semua ingat balik. Mana tahu ada yang lupa.
Cikgu risau ramai yang lupa lah. Kalau tak lupa tak apa. Okay. So ini cara pengiraan 1, 2, 3, 4, 5. Kaedah menjari ni ambil nombor yang kecil dulu. Letak dalam mulut. Lepas tu kira sampai dapat nombor yang besar. Maksudnya 5, 6, 7. Dapat 2 jawapan dia. So cuba nombor yang lebih besar. 13 tolak 8. Sama juga ambil nombor 8. Kira nombor 8 dalam mulut. Kira sampai dapat nombor 13. So 8, 9, 10, 11, 12, 13. So kamu dapat jumlah jarinya adalah 5. Maksudnya 5 itulah jawapan dia. Okay. Okay, contoh lain kita tengok dulu. Okay, 14 tolak 5. Okay, 14. 5 dalam mulut. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 9 kamu dapat sebagai jawapan. Maksudnya 9 yang ada kat jari itu adalah jawapan. Cikgu harap kamu faham. Cikgu ulang banyak kali ni. Cikgu bukan tak nak bagi, tak nak ulang, tak nak cepat-cepat. Cikgu takut kamu tak faham. Cikgu nak pastikan semua orang tambah tolak boleh buat dengan kemas ataupun dengan jelas, dengan cekap. Supaya semua orang boleh jawab nanti soalan. Sebab banyak matematik ni asas dia tambah tolak. Paling penting. Tambah tolak. Darjah 1 tambah tolak tu kena betul-betul pure punya. Okey, yang ni tak perlu dah. Soal latihan ni kamu boleh buat dalam. Ada video ke? Okey, ada ke video tengok tak? Okey. Saya nampak tadi cikgu keluar. Cikgu. Apa dia? Ada masalah ke? Tadi saya nampak video tadi. Okey, Keluar tadi. bagus. Okey, dah. Alright, terima kasih. Kita tengok pula contoh Tak kedua. nampak. Okey, offkan mikrofon. Boleh tengok pada skrin kamu sekarang. Okey, boleh tengok pada skrin kamu. Bateri low dah. Alright, ready. Okey, so soalan yang kedua. Tolak 7 daripada 63. Maksudnya ada 63 benda. Contoh kamu ada 63 biji bola. Kamu buang 7. Keluarkan 7 daripada 63 tu. Maksudnya tolak lah. Tolak. Soalan pun kata tolak. Jangan 7 tolak 63. Contoh nombor yang besar je boleh tolak nombor kecil. Nombor kecil tak boleh tolak nombor besar. Sebagai contoh, kamu tengok orang badan besar. Contoh cikgu nak tolak Syamil. Senang kan cikgu tolak Syamil. Cikgu tolak sekali dia jatuh kan. Cuba kalau Syamil tolak cikgu, boleh tak? Susahlah kan. Mesti ada masalah. So bila nak buat macam tu kena buat apa? Syamil kena minta tolong kawan-kawan. Cuba Syamil minta tolong ramai kawan. Mesti boleh tolak cikgu. Macam tu dah contoh dia. So bila besar atau nilai dia banyak, kamu boleh mudah untuk kamu tolak. So batu maksudnya tolak ni mesti nombor yang besar, tolak nombor kecil. Tak boleh nombor kecil, tolak nombor besar. So pengiraan dia, kalau nombor tu kecil, kamu kena pinjam atau minta tolong daripada kawan lain. Okey. Atau rumah lain lah. Alright. So sekarang, ni konsep dia. 63 tolak 7. Okey. Kamu tengok gambar rajah tu ada 63. Ada 63 petak ataupun cube. Segi 4 apa? Segi 4 pula dah. Cube. Apa panggil? Kubus. 63 kubus. So ada 63 kubus ni. Macam Lego lah. 63 Lego lah. Kita panggil 63 Lego. Lepas tu dia nak keluarkan 7. Keluarkan 7. So macam mana nak keluarkan 7? Maksud dia, konsep dia contohnya kamu ambil satu. Dia ada 60 rumah puluh tu. Kamu tengok 60. Masuk rumah puluh ni rumah yang kita susun jadi 10. Yang warna kuning tu rumah puluh. Okay, warna hijau tu rumah sar. So rumah puluh ni dia tak boleh ubah. Dia mesti 10. Kalau tak cukup dia akan masuk rumah sar. Okay, jadi sekarang kita nak pinjam rumah 10 ni. Kita ambil rumah puluh ni, kita ambil letakkan rumah sar. Jadi dia akan bertukar jadi 10 tu kita asingkan dia jadi 13. Tengok situ. Okay, dia akan jadi 13. Sekarang kamu tengok gambar yang kedua ni, gambar bawah tu, yang bawah anak panah bawah tu kamu tengok, dia daripada 60 tu, 60 dia jadi 50 kan. So jadi 5 je tinggal. Yang ada yang kubus ataupun Lego yang ada 10 tu, tadi ada 6, sekarang dah ada 5. So apa jadi?
dia dah diambil, diletakkan dalam kumpulan rumah sa. Okey, offkan mikrofon. Kalau nak tanya, tanya sekarang. Kalau ada soalan, boleh terus off. Okey. So, apa jadi dengan rumah sa tu? Rumah sa tu makin banyak nilai dia. Tadi ada 3, sekarang ada 10. So, 10 tambah 3. Okey, offkan mikrofon. Ya, nak tanya apa? Cikgu, Ya, saya dengar. Cikgu dengar. boleh tak saya nak letak sebab akak saya dengar Exam. Oh, exam. boleh. Ha, nanti kamu tengok rakaman balik Okey. Okey, terima kasih. Ya, Mas. Okey. Baik. Okey, terima kasih. Alright, sekarang cikgu ulang balik. Tadi ada 63 yang atas tu ada 6 rumah puluh. Ada 6 blok Lego yang berwarna kuning atau oranye. Dan ada 3 blok kecil-kecil yang warna hijau tu rumah sa. So yang 6 tu adalah rumah puluh, yang 3 tu rumah sa. So bila kita nak buang 7, kita tak cukup nilai dia dekat rumah sa tu sebab 7 tu rumah sa kan. So kita kena ambil daripada rumah puluh. Kita ambil satu baris Lego yang rumah puluh tu kita masukkan dalam rumah sa. So jadi 10 Lego tu tambah dekat 3 sa jadi 10 tambah 3, 13. So 13 tu kamu tengok dekat rumah puluh pula dia jadi 5 sahaja. Jadi maksudnya kamu ambil satu, kamu letakkan sebelah. Okay, so dia akan jadi 13 tolak berapa? Berapa tolak 7 tolak 7. Okey. So 13 tolak 7 guna jari. Guna jari ataupun kamu boleh kalau gambar rajah tu dia potong-potong-potong. Yang ni kaedah gambar rajah ni tak payah buat. Ini maksudnya nak tengok gambar rajah dia, gambaran untuk kamu faham. So baki ni kamu boleh nampak jadi 56. So 6 tu adalah 56 tu adalah baki yang tinggal. Boleh tengok 5 dekat rumah puluh, 6 dekat rumah sa. So 56. Baik, kita tengok bentuk lazim dia. Okey. Kalau kamu tengok bentuk lazim ni, kamu mungkin faham, mungkin tak faham. So cikgu akan tunjuk penerangan dia dekat sini. Tengok penerangan dia. Okey. Baik. Padam dulu yang lama ni. Okay, untuk penerangan ni, pastikan kamu faham. Tengok baik-baik. Cikgu padam. Ya, cikgu padam. Tak payah tu, tengok je. Okay. Alright. Soalan yang pertama tadi. Okay, contoh yang kedua. Contoh kedua. Kita dapat tadi 63 tolak 7. Okay, betul lah 63 tolak 7. So, sama dengan berapa? Okay, sama dengan berapa? Kita tak tahu jawapan dia. So, apa kita kena buat? Okay, bentuk lazim. Ingat, apa-apa soalan tolak atau tambah mesti dalam bentuk lazim. So, buatlah bentuk lazim. Okay, ini bentuk lazim untuk tolak. Okay, ada simbol tolak. Seterusnya apa kamu kena buat? Ambil nombor yang pertama. Nombor yang pertama iaitu 63. So, tulis 6, tulis 3. So, ada rumah puluh, rumah sa. Ini rumah sa, ini rumah puluh. Cikgu tulis pu je. Maksud pu tu puluh. Untuk ringkasan, apa? Ini Dia saya dah ringkaskan. Okay? Okay, baik. Tak payah buat lagi. Tengok dulu. Okay? Dah siap. Kena salin ke? Okay, nak salin boleh, tak perlu salin sebenarnya. Dan nanti cikgu akan bagi gambar ni. Nanti kamu boleh rujuk. Okay, tengok. Fokus dulu. Kalau Cikgu tak nak habis. kamu fokus. Dengar. Dengar. Cikgu tak nak dengar on dalam mikrofon. Tolong. Kalau nak cakap-cakap lah, mikrofon tu off. Okay. So, 7 letak di bawah. Okay. Cikgu ulang sekali lagi. Kamu tengok sa, rumah 7, nombor 7 ni ada satu nombor. So, satu nombor maksudnya rumah sa. Jangan silap letak dekat rumah puluh. Kalau kamu letak rumah puluh, maksudnya pengiraan kamu adalah salah. Okay. Bila kamu letak rumah puluh, pengiraannya salah. Baik. So, cikgu padam. Okay. Okay, cikgu akan padam rumah dia sebab kamu dah tahu nama rumah ni. Okay, tak nak gangguan daripada nama rumah ni. Alright, sekarang ini soalan dia, 63 tolak 7. Baik, macam mana nak buat pengiraan dia? Baik, sekarang kita akan mula pengiraan daripada rumah sa dahulu. Rumah sa ni lah rumah sa. Okey, ni rumah sa. Okay, yang warna kuning, cikgu warnakan kuning tu adalah rumah sa. Sekarang kamu ada 3, okay, bayangkanlah. Okay, sekarang ni kamu pergi ke kedai, kamu nak beli barang berharga RM7. Okay, mak kamu suruh beli barang harga RM7. So, kamu bawa RM3.
Kamu ada RM3. Kamu nak pergi kedai, kamu nak beli barang harga RM7. Tak cukup duit kan? Betul tak? Cukup tak duit kamu? Okay, so duit kamu tak cukup. Tak. Bila tak cukup duit, Kalau kamu tak boleh beli sebab tak cukup duit. Bila tak cukup duit, kamu kena beli, kamu nak beli tapi duit tak cukup. So apa kamu kena buat? Kamu kena balik rumah semula, pinjam dengan mak kamu. Mak kamu ni rumah sebelah ni. Ni rumah mak kamu nombor 6 ni. Ni 6 mak kamu. Okay, mak kamu pinjam duit pada your mom. So mak kamu akan bagi RM1. So 6 tolak 1 berapa? Daripada 6 tolak 1. Mak bagi 1 tinggal 5. Okay. So 6 mak kamu pinjam, mak kamu bagi pada kamu 1. So kamu dapat RM1 pada mak kamu. So apa jadi? 1 tu kamu letakkan dekat depan. Jadi 13. Bukan 3 tambah 1 jadi 4. Bukan. Maksud 1 ni 10 sebenarnya. So 1 kamu letak depan 3. Tak payah nak faham sangat. Ambil je 1 daripada rumah puluh, letak 1 tu kat depan. So rumah puluh tu dia akan kurang, dia akan jadi 5. Okay. Nanti cikgu terangkan lagi. So 13 dalam contoh yang lain kita akan tengok lagi. Okay. So sekarang kamu ada RM13. Kamu ada RM13, kamu nak beli barang harga RM7, baru duit kamu cukup sekarang. Betul tak? So sekarang duit kamu dah cukup. Sekarang duit kamu dah cukup. Bila dah cukup duit kamu, kamu boleh kira. So gunakan kaedah jari. Okay, gunakan kaedah jari, gunakan nombor yang... Okay, dengar. Tadi nombor yang kecil, ingat. Kenapa cikgu tak bagi kamu kira daripada tadi? Okay, cikgu ulang balik. Kenapa 13 nak tolak 7 ni tak boleh? Kenapa? Sebab 3 ni nilainya kecil. Kamu tak boleh tolak nombor yang kecil. Hanya cikgu cakap tadi lah. Kamu mungkin, contoh cikgu kat bawah ni. Ni cikgu, 3 ni Syamil. Syamil nak tolak cikgu. Tak boleh sebab cikgu besar. Kalau kat sekolah memang cikgu buat demonstrasi. Orang besar tolak orang kecil. Baru dia nampak, oh rupanya macam tu tolak ni. Memang macam konsep tolak lah. Cuma bukan maksudnya kita tolak orang. Maksudnya kekuatan tu, nilai tu perlukan besar. Nilai yang besar, kekuatan yang besar untuk tolak nombor yang kecil. So sekarang kamu ada 6 lah. 3 ni adalah nombor yang kecil lah. Yang ni 6, 13 lah tadi kan. Okay, 6 tu nombor yang besar, 3 tu nombor yang kecil. Kamu tak boleh... Ramai yang buat 7 tolak 3. Yang bawah tolak atas. Tak boleh. Cikgu bukan suruh kamu tolak daripada bawah tu tolak nombor 7 tolak 3. Maksudnya tolak kira daripada bawah. Faham? Kena faham konsep tu. Kira daripada bawah. Kira mula daripada nombor yang kecil yang bawah tu. Tapi bukannya nombor yang 7 tu tolak 3. Salah. Konsep dia salah. Okay. Mesti 3 tolak 7. Apa-apa pun 3 tolak 7. Offkan mikrofon sekarang. Offkan mikrofon. Baik. Okay. Apa-apa pun mesti 3 tolak 7. Tak boleh 7 tolak 3. Yang ni cara yang betul. Tapi ingat. 3 tak boleh tolak 7. Sebab apa? Sebab nilai dia kurang. Nilai dia kecil. So kamu kena pinjam daripada rumah sebelah, rumah puluh. So rumah puluh tu kamu ambil. Minum air. Okay, offkan mikrofon. Okay, so 6 dia akan pinjam 1 jadi 5. So 3 dia akan jadi 13. Kamu boleh tulis kat bawah ni ataupun kalau tak muat, boleh potong 13, tulis kat atas. Macam tu pun boleh. So 13 tolak 7. So 13 tolak 7, sama, tengok sini balik. Okay. So 13 tolak 7 gunakan kaedah cikgu ajar tadi, menjari tu. Okay, guna kaedah jari, kira daripada bawah. Kira daripada bawah, bukan tolak bawah. Bukan bawah tolak atas. So kira daripada bawah maksudnya kira daripada 7. 7 dalam mulut. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. Ingat. Dengar. Okay. 13 tolak 7. 13 tolak 7. Buat macam ni. Okay. Tu 7. 7 di bawah kan. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So kamu ada 6 jari. 6 jari itulah jawapan dia. Okay, 6 jari itulah jawapan dia. So kamu dapat 13 tolak 7 sama dengan... Kena buat sekarang ke cikgu? Tak perlu buat. Okay, 5 ini contoh cikgu bagi. Okay, tak perlu salin. Nanti lambat kamu nak kalau salin. cikgu suruh lah. Okay, baik, dengar. Okay, so 5 tu, 5 ni, tak dengar tadi kan? Okay, 5
turunkan bawah. Sebab apa? Tak ada nilai sini. Sini tak ada nilai. Dengar. Offkan mikrofon. Sini tak ada nilai. Maksudnya sifar. Okay, maksudnya tak ada nilai tu boleh gantikan dengan sifar. So sifar tak ada nombor, tak ada nilai, gantikan sifar. So 5 tolak sifar, dah buat dari tu, kamu pergi kedai, tak beli apa-apa. Duit kamu masih ada RM5. So 5 tolak sifar sama dengan 5. Jawapan dia kamu akan dapat sebagai 56. Itulah jawapan dia. Okay, jadi sama macam yang dalam buku kamu bagi. Okay, itulah kaedah dia. So potong-potong tu maksudnya Itu contoh ke cikgu? Ya, contoh. Betul, contoh. Okay. So yang potong-potong tu kena faham konsep dia. Boleh faham? So dalam buku kalau tak faham Jam saya konsep pukul dia, 11. ya. Tak perlu bagi tahu jam pukul berapa. Cikgu pun ada jam. Okey, dengar je. Cikgu akan berhentikan jam bila masa cikgu habis. Macam dalam kelas. Okey. Baik. Dengar je. Okey, tak perlu bercakap. Kan cikgu offkan mikrofon nanti. Cikgu, boleh tak saya nak pergi tandas? Mana yang nak pergi tandas, pergi je. Alright. Sekarang soal contoh yang ketiga. Okey, offkan mikrofon. Okey, dah. Ada lagi. Offkan mikrofon sekarang. Apa tu? Syamil. Kenapa Syamil? Alright. So soalan yang ketiga. 50 tolak 24. Okey. Yang ni bila nilai dia sifar. Okey. 50 tolak 24. Okey. Gambar rajah tu kamu nampak. 50 tu blok Lego dia ada 50. 5 je. So tak ada rumah sifar. Rumah sar tak ada sifar. Tak ada nombor. Tak ada blok pun. Okey. Tak ada Lego pun dalam rumah sar. So apa jadi? Apa jadi? Kita kena biar je. Kita kena pinjam. Maksudnya kita kena biar je dulu. Kita pinjam daripada rumah sebelah. Maksudnya kita ambil daripada rumah pula, masukkan dalam rumah sar. So akan jadi 10. So tolak 4. Okay. Nanti cikgu terang. Yang ni tak payah tengok sangat. Tak payah pening sangat gambar rajah ni. Gambar rajah ni tak perlu nak guna pun. Yang kena guna adalah kaedah bentuk lazim. Okay. Bentuk lazim. Kamu tengok dalam buku, dalam gambar cikgu ni, penerangan slide cikgu. Okay, tolak sar, tolak puluh kamu akan dapat. Macam senangan sebenarnya. Tak semudah tu. Perlu ke onkan mikrofon kalau nak bercakap. Kalau nak bercakap, nak tanya soalan tak apa. Ini kalau nak cakap saya saja, nak sembang dengan kawan sebelah, dengan adik sebelah, dengan abang sebelah, tak perlu on. Okay, soalan yang ketiga. Okay, soalan yang ketiga tadi 50 tolak 24. Okay, kita akan mula. Okay, soalan yang ketiga. Selang sikit. Cikgu sikit. Soalan ketiga. Alright, 50 tolak 24. Ya, ada kelas. Alright, so 50 tolak 24. Kita tak tahu jawapan dia sebab kita belum mula kira. Okay, so apa kita kena buat? Pastikan kamu buat bentuk lazim. Soalan dia dalam bentuk ayat matematik, kamu jadikan dia dalam bentuk lazim. So 50 tolak 24. Okay, 24. Kalau tadi satu digit, sekarang 2 digit dah. Okay, so cikgu besarkan sikit supaya kamu jelas. Baik, untuk soalan ni, okay, mudah je. Okay, baik. Yang pertama mesti ingat mula tolak daripada rumah sar. Okay, rumah sar dahulu. Okay, jadi apa nak buat? Okay, kamu tengok. Kamu tak ada duit. Kamu nak beli barang harga RM4. So tak ada duit, tak boleh beli. Bila tak boleh beli, kamu perlu pinjam. Pinjam daripada kawan sebelah. Kawan sebelah kamu ada RM5. So kamu pinjam daripada kawan sebelah kamu. Kamu pinjam daripada kawan sebelah kawan kamu tinggal RM4. So kamu dapat, tadi kamu ada sifar kan? So letakkan satu ataupun kamu potong ni, tadi sifar, kamu letak satu kat depan dia, kamu ada RM10. Sekarang tadi kamu sifar, tak ada duit. Nah, sekarang daripada kamu tak ada duit, kamu dah ada RM10. 10 itulah kamu boleh tolak daripada dengan 4. Okey, so 10 tolak 4 gunakan kaedah jari. Okey, kaedah jari 10 tolak 4. Macam mana 10 tolak 4? Okey, buat 4. Kira daripada bawah 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kamu dapat 6 jari.
6 jari tu adalah jawapan. Okey, dapat sampai 10 cakap stop. Okey, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop. Okey, kamu ada 6. So 6 jari ni adalah jawapan dia. So tuliskan jawapan dia 6. Okey, 6. So 4 boleh tak tolak 2? Boleh, sebab 4 lebih besar. Kawan kamu tadi dia ada RM4, dia nak beli barang harga RM2. So gunakan kaedah jari. Kalau tak tahu 4 tolak 2 tu 2, guna jari. 2, 3, 4. Okey, jadi 2 jari kamu dapat. Jawapan dia 2. Untuk tolak-tolak mudah ni janganlah guna kaedah jari. Boleh guna congak. Boleh congak. Pastikan kamu hafal. Praktis banyak-banyak soalan tolak ni. Congak. Kalau nombor besar belas-belas tu tak apalah. Dimaafkan. Kena buat latihan ke? Yang ni latihan ke? Okay. Belum, bukan. Ini soalan untuk kamu buat. Okey, buat pula cikgu bincang. Okey, so soalan dia tadi kamu dapat 26. So 26 tu adalah jawapan dia. Okey, sekarang tengok pula. Kira beza 28 dengan 42. Okey, soalan ni. Beza. Maksudnya tolak. Sama juga. Kita ambil bentuk lazim juga. Bentuk lazim. Okey, so 42 tolak 28. Yang ni mudah je. Okey, 42 tolak 28. Soalan yang keempat. 42 tolak 28. Okey. Buat bentuk lazim. 42, 28. Okey, boleh nampak soalan dia macam tu besar, nilai dia sangat besar. Okey, 28 tu, 8 tu lebih besar daripada 2. So tak boleh tolak. Ingat, 2 tak boleh tolak 8 sebab 2 kecil. So kamu ada RM2, nak beli barang RM8, tak boleh. So RM2 kamu kena pinjam daripada rumah sebelah. Rumah sebelah kamu ada 4, kamu pinjam 4, 4 dia akan jadi 3. So 2 tadi, 2 tu apa jadi? Kamu potong 2, okey, sekarang kamu ada 2 tadi kan? Tadi ada 2. So kamu pinjam daripada 4 tadi, dapat 1. So jadikan 1 tu kat depan. So kamu akan dapat 12. Bukan tambah 2 tambah 1. 12 tu. Letakkan 2 tu jadi 12. So tukar 2 tu jadi 12. Letak 1 kat depan dia akan jadi 12. So 12 tolak 8 guna jari. Okey, ingat nombor 11 boleh guna jari. 8, 9, 10, 11, 12. Stop. Okey, stop. Kamu akan dapat 4. So 4 tu adalah jawapan dia. Okay, tuliskan 4. Sekarang 3 tolak 2, tak perlu nak guna jari. 3 tolak 2 semua orang tahu adalah 1. Jawapan dia 1. So jawapan dia kamu akan dapat 14. Okay, jadi kamu akan dapat 14 tu sebagai jawapan. Ingat, soalan macam ni mudah. Jangan susahkan dengan mengira dengan salah. Jangan jadikan salah pula. Kalau salah kira nanti masalah untuk kamu. Baik, teruskan. Okey, soalan yang kelima. 31 tolak apa sama dengan 25? Bila masuk soalan macam ni, dia hilang ni, kena buat macam mana ni? Semua orang pening dah. Cikgu pun pening. Kenapa? Sebenarnya tak pening pun. Okey, offkan mikrofon. Okey, so 31 tolak apa sama dengan 25? Cikgu, sawahnya bateri setengah 9 cepat. Ya. Tak apa. Kalau nak habis, nak buat macam mana kan? Tak apa. Kalau habis, Akil tinggal je. Nanti masih boleh tengok lain. Okay, so 31 tolak apa? Berarti saya banyak. Tak payah bagi tahu. Berarti banyak ke berarti sikit. Tak payah bagi tahu. So 31 tolak apa sama dengan 25? 25 kamu nak kena buat macam mana ni? Okay, kalau tengok soalan macam, tengok pengiraan dia macam complicated. Dia bagi 31 tolak apa? 25. Macam ni nak terang boleh, tapi bila nak fahamnya. So kita gunakan kaedah buih. Macam yang cikgu ajar sebelum ni, beberapa minggu dah cikgu ajar kaedah ni, kaedah buih. So, kaedah buih ni, kita akan ambil soalan tadi. 31 tolak apa sama dengan 25. So, apa kita kena buat? Okay, yang pertama, jadikan apa tu tanda soal. Letak apa, tanda soal. Okay, seterusnya, masukkan nombor. Yang pertama, nombor apa yang ada tu? 31. So, 31 tu lepas 31, tolak. So, mana-mana ada tolak, kamu boleh guna. So, tolak. Okay, dalam teknik buih tu ada 2 tolak kan, mana-mana boleh. So ambil 31 tu letak tengah-tengah dia, atas sekali. Sebab apa? Sebab 31 tolak, 31 tolak. Ke kiri tolak, ke kanan pun boleh tolak. Mana-mana boleh.
So kita ambil belah kiri lah. Kita beratkan belah kiri sebab kita menulis daripada kiri kan. So 31 tolak apa? Tolak apa? Tolak apa sama dengan tu tak adalah sama dengan. So kita gantikan nombor yang tertinggal tu dengan 25. So ada 31, ada apa, ada tanda soal, ada 25. So kamu dah ada 2 nombor. Ada 2 nombor, ada tanda soal 1. Jadi 2 nombor tu kamu boleh guna dah. Sebab ada 2 nombor, tak ada masalah. Kamu boleh gunakan terus. So 31 tolak apa sama dengan 25. Jadi kamu nak ambil 31 tu dengan 25. Sebab apa? Sebab tanda soal tu jadikan dia jawapan. So 31 tolak 25. Kenapa? Sebab 31 nak pergi ke 25 tu sama dengan apa? Dia bagi tolak kan. So kita ambil tolak lah. So 31 tolak 25 sama dengan apa? So 31 tolak 25 sama dengan apa? Kita jadikan dalam bentuk lazim. Okay, bentuk lazim dah ada kat bawah ni. Tengok, mula-mula ambil 31 dulu. So 31 tolak 25. Okey, yang pertama sekali ingat kaedah dia, ambil dulu rumah sah, tolak dulu rumah sah. Okey, sekarang kamu ada RM1 nak beli barang harga RM5. Boleh tak? Tak cukup duit. So kamu kena pinjam daripada rumah puluh. So kamu pinjam, potong, pinjam terus potong. Bila cakap pinjam, terus potong. So pinjam daripada rumah 10, potong dia akan jadi 2. Sebab apa? Dia dah pinjam 1, jadi 2 lah. Lepas tu letakkan nombor 1 tu dekat sebelah. Kamu nak tulis bawah boleh, nak tepi sebelah dia boleh, nak potong atas tulis atas boleh. Itu atas keselesaan kamu. Kalau kamu rasa sempit, tak muat tulisan besar, tak cantik, tak kemas, boleh potong tulis ke atas 11 tu. Okay, so kalau macam ni muat lagi, cikgu tak sebelah tepi je. So 11 tolak 5. So 11 tolak 5 guna kaedah jari. Ambil 5 tu dulu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Stop. Berapa jawapan dia, Wan Akil? Berapa jawapan dia? Berapa? 11 tolak 5, berapa Wan Akil? Yang lain tak boleh jawab. Yang lain tak boleh jawab. 11 tolak 5, berapa? Tak tengok. Dah kena marah dengan mak dia pula. Okay. Baik. Kenapa? Okay, tak apa. Lepas ni Angki kena tengok, jangan main-main. Okay, Raikal. Raikal ada Raikal. Okay, 11 tolak 5 berapa Raikal? Mana Raikal? Ada Raikal. Raikal. 11 tolak 5 berapa? Okay, tunjuk macam mana kamu kira 11 tolak 5. Okay. Mula-mula 11 tolak 5. Ambil nombor 5 letak dalam mulut. 5 dalam mulut. Letak ke dalam mulut. Tangan genggam. Tangan genggam. Buat penumbuk macam ni. Buat penakal macam cikgu ni. Buat macam ni. Macam ni. Okay. Buat macam ni. Macam ni. Macam ni. Okay. Sekarang 5 dalam mulut kan? Betul tak? Okay. Lepas tu kira sampai 11. Okay. 5. Sebut 5. 5. Lepas tu 6. Angkat satu jari. 6. Lepas tu, okay. Baik. Buat 5. 5 dalam mulut. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Okay. Sekarang jari kamu ada. Berapa jari kamu ada tadi? Berapa? 11. Bukan 11. Tengok jari kamu ada berapa? 6. 6. Mana 6? Okay. Jari kamu ada 6. 6 tu ada tanggapan. Okay. Dah offkan mikrofon. Okay, terima kasih. Offkan mikrofon. Okay, so 11 tolak 5 sama dengan 6. Jadi 11 tolak 5 kamu dah dapat jawapan dia 6. Jadi apa yang nak kena buat? Dengar. Okay, nak pergi je. Okay. Lepas tu ada lagi rumah puluh tu. 2 tolak 2. Okay, ingat nombor yang sama kalau tolak jadi sifar. 2 tolak 2 sifar. 3 tolak 3 sifar. 4 tolak 4 sifar. So 2 tolak 2 sama dengan sifar. Okay. So tolak. 2 tolak 2 sama dengan sifar. So sifar tak perlu nak kira. Sebab sifar tu tak ada nilai. Jangan kamu tulis 60 pula. Jawapan dia bukan 60. Jawapan dia 6. Ambil satu nombor tu je. Rumah sah tu saja.
So jawapan dia kamu akan dapat 31 tolak 6 sama dengan 25. Okey. Baik, masa ada lagi. Okey, yang ni cikgu nak kalau boleh, dengar. Kalau boleh kita buat sama-sama. Okey. Baik. Kalau tak boleh, kita cuba untuk buat ni dalam buku tulis. Ini saya dah siap. Buat dalam buku tulis, dengar. Buat dalam buku tulis. Okey. Dalam buku tulis kamu M1. Okey, dengar M1. Kalau tak ada M1 guna M2. Kalau tak ada M1 guna M2. Kalau tak ada M1, M2 boleh guna buku atau kertas kosong. Okey? Cikgu yang ni. Apa dia? Buku tulis. Buku tulis. Buat dalam buku tulis salin yang ni. Okey, ini kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Okey? Dalam buku teks kamu. Nanti cikgu bagi tahu muka surat apa sekejap. Cikgu tengok balik. Mana muka surat apa buku teks kamu ni. Buku teks. Banyak buku teks ni. Buku teks matematik. Kenapa cikgu keluar? Tak apa. Jangan risau. Cikgu buat apa, itu adalah sebab cikgu keluar. Okey. So muka surat 92. Boleh tengok muka surat 92. Buku teks kamu muka surat 92. Okey. Yang ni dalam muka surat 92 buku teks. Okey. Yang ni kamu kena buat sebagai latihan. Okey. Salin dulu. Dalam buku teks dah ada kan? Okey. Kamu ikut dalam buku teks. Tuliskan hari ni tarikh dia. Hari ni 20 hari bulan 8, hari Jumaat 20 hari bulan 8 2021. Mula dengan Saya dah soalan jumpa dah. dengar. Okey, soalan 1 kira baki buat bentuk lazim A, B, C, D. Apa dia? A, B, C, D. Okey, salin A, B, C, D. Muka surat 92. Okey, muka surat 92. Ni buku teks kamu, boleh tengok muka surat 92. Okey, boleh tengok. Cikgu. Okey. Ya, Yang siapa? ni ke? Betul lah tu. Ni. Okey. Betul Mana? maksud Zam? Ni. Betul Ya, buku teks. betul ikut yang ni ke? Dia satu. Bukan buku aktiviti buku teks. Ni. Mana? Itu Hari muka aktiviti. Itu buku aktiviti, buku teks. Buku tadi yang kamu pegang tu. Yang tu lah. Okey, cari muka surat 92 sekarang. Okey, kamu boleh tengok soalan dia salin, dengar. Okey, salin dalam buku teks. Salin dalam buku aktiviti, buku tulis kamu dalam M1. Soalan ni satu. Yang mana? Yang ni. Ini ya. Ni yang cikgu tunjuk ni. Cari dalam muka surat 92. Kamu ni cakap banyak tapi tak jumpa tadi kata siap dah. Muka surat berapa ya? Okey, ulang lagi 92. 92. Okey. Baik. So kira A, B, C, D. Buat dalam bentuk lazim ni. Lepas tu yang kedua sama juga. A, B, C, D, E, F dalam bentuk lazim. Buat dalam bentuk lazim. Macam kaedah yang cikgu ajar tadi. Bentuk lazim, tukarkan dalam bentuk lazim. Ingat bentuk lazim dalam ni ada garisan kat tengah. Yang cikgu ajar tu buat garisan kat tengah dia. So kamu tahu rumah mana. Rumah star, rumah puluh. Okay. Boleh faham? Okay. Kalau tak faham, cikgu contoh. Contoh soalan 6. Ya, apa dia? Tulis ke? Ya, soalan 1. Contoh tulis hari ni hari. Okey, hari ni latihan hari ni. Okey. Sudah. Dah tulis. Okey, hari ni hari Jumaat. Cikgu, saya nak pergi tanda. Pergi dah. Dah tulis cuma. Lepas tu hari ni 20, hari bulan 8, Okey, 2021. Soalan apa tadi? Uji diri uji diri. Okey, salin uji diri. Soalan 1A. Okey, soalan 1A dibagi 23 tolak 6. Ataupun tulis dulu kira baki. Dia tulis kira baki, salin dulu arahan dia kira baki. Lepas tu A. Okey.
A dibagi 23 tolak 6. So 23 tolak 6. Buat bentuk lazim terus. Besarkan sikit. Semua boleh nampak. 23 tolak 6. 20. Okay, buat bentuk lazim. Buat bentuk lazim. 23 tolak 6. Okay, so buat macam biasa. So 3 tolak 6 tak boleh kan? Kita buat sama-sama lah kalau sempat. Okay, so 3 tolak 6 tak boleh. Sebab apa? 3 kamu ada RM3. So kamu ada RM3, nak beli barang harga RM6 tak boleh. So apa kamu kena buat? Kamu kena pinjam daripada kawan sebelah. So kawan kamu ada 2, jadi 1. Lepas tu apa jadi lagi? 3 tu, potong 3 tu sebab kecil sangat, kita potong 3, tulis 13. So 3, letak 1 kat sebelah dia jadi 13. So RM13, kamu ada RM13, nak beli barang harga RM6, dah boleh dah. So buat jari. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, stop. So kat jari kamu ada 7. Yang ni kena ingat, ramai lagi yang tak kuasai. Bila cikgu tanya tak boleh jawab. Sebab apa? Dengar saja. Tapi tak faham, tak ikut pun cikgu ajar. Kalau macam tu nanti jadilah kamu tak fahamlah kamu nanti. Bila cikgu terang lagi sekali, nak kena terang banyak kali. Mana nak cukup masa kan? Cikgu tak boleh nak ajar banyak-banyak. Nanti tahun 1 tak belajar, tak faham. Darjah 2 kamu akan ada masalah. So kamu akan dapat jawapan dia untuk A 17. Okay, tengok yang B 52 tolak 7. Okay, soalan yang kedua 52. Untuk B pula 52 tolak 7. Buat bentuk lazim dulu. So ada 52 tolak 7, kamu tolak daripada rumah Sa. So 2 tolak 7 boleh tak? Tak boleh. So kamu ada RM2, nak beli barang harga RM7, tak boleh lah. Sebab apa? Sebab duit kamu tak cukup. So kamu pinjam daripada rumah sebelah. Kawan sebelah kamu ada RM5, kamu pinjam. So kawan kamu tinggal lagi 4. Jadi apa jadi? Sekarang kamu dah ada 12. Tadi ada 2 kan? 2 tu ambil 1. Kamu pinjam 1, dia akan jadi 12. Okay? So 12 tolak 7. Okay, kira 7, 8, 9, 10. Okay, ambil daripada bawah 7, rumah 7. Nombor 7. Okay, kira sampai 12. 7, buat jari genggam. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12 tu kamu dapat cakap stop. So 12 stop, kamu ada 5 di jari kamu. 5 tu adalah jawapan. So 5 tu jawapan. So 4 tolak apa? Tak ada apa-apa kat bawah, tulis je 4 dekat tepi. So 45 sebagai jawapannya. Okay. So tengok C pula. Okay, untuk C, mudah je ni soalan dia. Baru nak buat B. Kena cepatlah. 21 tolak 19. 31. Tulis ke yang brown buku tu. Yang kecil tu. Ya. M1 kan cikgu cakap tadi. Okey. 31 tolak 19. So 31 Apalah. tolak 19. Tak payah cakap apa-apa kat orang. Kamu pun lambat tadi. Kena cepat. Jangan bercakap, buat. So 31 tolak 19. Sekarang dia ada 2 digit. So apa kamu kena buat? Okey, mula daripada rumah Sa. Kalau tak ingat, cikgu warnakan sikit. Ni rumah Sa ni yang belakang ni. Okey, ini rumah Sa. Okey, baik. So 19 tu, 19 pula dah. 1 tolak 9. Kamu ada RM1. Kamu nak beli harga barang tu RM9. Boleh tak? Tak boleh. So apa kamu kena buat? Kamu kena pinjam daripada kawan kamu. Kawan kamu ada RM3. Kamu pinjam duit dia. Dia akan jadi RM2. Okay. Pinjam 3 tolak 1 tinggal 2 dah. Okay. Sekarang kamu tadi ada 11 kan, ada RM1 kan. Boleh tulis kat tepi pun boleh. Okay. Tuliskan 1. Sebab apa? 1 tu kamu ambil daripada 3. Kawan kamu tinggal 2. 1 tu kamu ambil, tulis dah kat tepi dia. So dari duit kamu ada RM11. So 11 tolak 9. 11 tolak 9. Tinggal berapa? Okay. Ambil nombor 9 tu, nombor yang kecil, letak dalam mulut. 9 kira. 9, 10, 11. Okay.
11, stop. Berapa jari kamu dapat? 2 jari kamu dapat. So jawapan dia adalah 2. Okay, 2 tolak 1. Takkan nak kira juga 2 tolak 1. Jawapan dia 12. Okay. Baik. Okay, masa dah nak habis dah ni. Masa dah habis sebenarnya. Dah lama dah masa habis. Okay. Jadi ini cikgu siapkan. Sampai pukul sampai saya berarti 2 dah nak habis. Okay, bagus. Okay. 4 lagi. Baik. So sekarang pergi salin. Okay, salin dan buat latihan ni. Nanti cikgu akan bagi dalam link dalam Google Classroom untuk kamu hantar soalan ni. Okay, sebagai latihan pada hari ini. Okay, jadi kamu akan buat benda ni, soalan ni, uji diri ni dalam buku M1 atau M2 ataupun kalau tak ada boleh guna kertas ataupun buku kosong. Dan siapkan semua soalan A, B, C, D, soalan 1 A, B, C, D, soalan 2 A, B, C, D sampai F. Okay, boleh faham? Okay, cikgu harap semua boleh faham. Okay, masa dah habis, cikgu tak nak masa panjang sangat nanti mak ayah kamu marah pula ada kelas lain ke, nak makan ke apa ke. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, terima kasih. Jika ada soalan sila tanya sekarang. Ada soalan tak? Okay, ada soalan tak? Tak ada? Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, sampai sini sahaja. Okay, ingat. Soalan muka surat 92 buku teks kamu kena buat. Okay, jadi terima kasih semua. Bye.